Semasa berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah bermuka bicara. Saya Nurul Natasha Ala binti Mak Yusof. Dan saya Nik Syazah Syairah binti Nik Aziman. Buku cerita yang bertajuk Nyet ini mengisahkan tentang binatang di hutan rimba, iaitu monyet, musang, babun dan singa. Nyet berkawan baik dengan Bon, iaitu seekor babun. Nyet mengganggu penghuni rimba untuk menggembirakan hatinya. Pada suatu hari, Nyet telah membuat sebuah lubang sebagai perangkap. Lalu Mucha sedang berjalan untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia terpijak perangkap dan terjatuh ke dalam lubang. Nyet yang berada di atas pokok mengetawakan Mucha. Mucha berasa sangat marah dan sakit hati. Muchan pun berhasrat untuk membalas dendam kepada Nyet yang telah mengganggunya. Lalu Muchan keluar dari lubang dan terus pulang ke rumah. Pada plot yang kedua pula, pada setiap musim, penghuni hutan rimba akan mengutip hasil hutan dan menyerahkannya kepada Samba. Dan Samba mendapati bahawa hasil kutipan mereka kurang daripada kebiasaan. Samba pun berasa hairan ke mana makanan yang lain menghilang. Samba mengambil keputusan untuk membuat perjumpaan dengan semua penghuni hutan rimba bagi membincangkan isu kekurangan hasil kutipan mereka. Samba berkata kepada Bon untuk memanggil semua penghuni hutan rimba bagi menghadiri perjumpaan pada malam ini. Plot yang seterusnya, semasa perjumpaan itu berlangsung, singa pun berkata kepada penduduk hutan rimba bahawa bekalan makanan yang dikumpul pada musim tersebut telah hilang. Mendengar perkara tersebut membuatkan penduduk hutan rimba berasa panik dan gelisah kerana mereka bakal kelaparan pada musim hadapan sekiranya bekalan tersebut tidak dijumpai. Penduduk hutan rimba pun mula membincangkan perkara tersebut dan sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa terdapat haiwan yang mencuri bekalan makanan tersebut dan pencuri tersebut mungkin daripada kalangan penduduk rimba itu sendiri. Melihat keadaan itu, Muchan mula mengambil peluang untuk menuduh Nyet. Bon pula tidak berpuas hati dengan tuduhan Muchan terhadap sahabatnya. Muchan pun berkata, Nyet merupakan binatang yang nakal. Pasti dia yang mencuri bekalan makanan mereka. Mendengar pernyataan Muchan yang agak masuk akal, semua penduduk hutan rimba tidak dapat menafikan tuduhan tersebut, malah mereka pun bersetuju dengan Muchan. Nyet berasa amat sedih dan kecewa atas tuduhan itu. Nyet pun berlalu pergi untuk menenangkan keadaan. Namun rakan baik Nyet, iaitu Bon, berasa bersalah dengan tindakan tersebut. Tiba-tiba, Bon teringat akan satu peristiwa pada minggu lepas. Dia terlihat si Muchan membawa satu kuning yang amat besar pulang ke rumahnya. Bagi mendapat kepastian, Bon terus memberitahu Samba untuk menyiasat perkara tersebut. Lalu mereka pergi ke rumah si Muchan untuk menyiasat guni tersebut. Setiba di sana, alangkah terkejutnya mereka apabila melihat rumah si Muchan yang dipenuhi dengan guni yang berisi buah. Mereka dengan segera berlalu pergi bagi menceritakan perkara sebenar kepada rimba. Setelah dibawa berjumpa dengan penghuni hutan, Muchan segera meminta maaf terhadap kesalahan yang dilakukan. Samba segera mengajak binatang-binatang lain untuk pergi mencari Nyet dan memujuknya pulang semula ke hutan. Bon ternampak Nyet sedang berada di atas sebuah dahan pokok dan kelihatan sangat sedih. Bon memberitahu Nyet bahawa mereka semua telah berjaya menangkap pencuri yang sebenar. Sejak daripada kejadian itu, Nyet berjanji untuk tidak menjadi nakal lagi dan ingin berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Buku cerita binatang Nyet adalah bertemakan kebaikan dan kejahatan dalam sesebuah kehidupan. Contoh yang pertama ialah
Bond sanggup menyiasat dan mencari pencuri yang sebenar demi membantu kawannya, Nyet yang sudah dituduh oleh penduduk hutan rimba kerana mencuri. Contoh yang seterusnya ialah Mucan menyimpan dendam terhadap Nyet kerana telah mengganggunya suatu masa dahulu dan Mucan juga telah mencuri bekalan makanan penduduk hutan rimba. Berdasarkan buku cerita yang kami hasilkan, terdapat 5 pemikiran yang telah dijumpai. Pemikiran yang pertama yang terdapat dalam cerita binatang Nyet adalah tentang sikap binatang yang suka menuduh tanpa usul periksa. Contohnya, Mucan mula mengambil peluang menuduh Nyet yang mencuri bekalan makanan pada musim itu, meskipun sebarang usul periksa belum dilakukan. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosial budaya iaitu dari aspek sikap masyarakat. Seterusnya, pemikiran kedua yang terdapat dalam cerita binatang Nyet adalah tentang sikap binatang yang mempunyai dendam terhadap binatang lain. Contohnya, semasa sedang berjalan, Mucan tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh Nyet. Mulai hari itu, Mucan sangat berdendam dengan Nyet dan akan membalas dendam kepada Nyet. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosio budaya iaitu dari aspek sikap masyarakat. Selain itu, pemikiran yang ketiga yang terdapat dalam cerita binatang Nyet adalah tentang sikap pemimpin yang pantas membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Contohnya, Samba segera mengambil keputusan untuk membuat perjumpaan dengan semua penghuni hutan rimba bagi membincangkan isu kekurangan hasil kutipan mereka. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosiopolitik iaitu dari aspek kepimpinan. Di samping itu, pemikiran yang keempat yang terdapat dalam cerita binatang Nyet adalah tentang sikap binatang yang suka berusaha mencari jalan penyelesaian untuk membantu rakannya yang berada dalam kesusahan. Contohnya, Bond menyiasat dan mencari pencuri sebenar yang mencuri bekalan makanan mereka. Bond yakin bahawa Nyet tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Pemikiran ini dikategorikan di bawah sosial budaya iaitu dari aspek sikap masyarakat. Akhir sekali, pemikiran kelima yang terdapat dalam cerita binatang Nyet adalah tentang sikap masyarakat yang insaf dan mengambil kesedaran melalui peristiwa yang telah berlaku. Contohnya, Nyet berjanji untuk tidak menjadi nakal lagi dan mengambil kesedaran melalui peristiwa yang telah berlaku. Pemikiran ini dikategorikan bawah sosio budaya iaitu dari aspek masyarakat. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.